pembayaran STR3 bermula Isnin ini. Berita Tengah Hari, edisi Khamis 22 Jun, saya Hazel Desmond. Bayaran sumbangan tunai rahmah fasa 3 STR3 akan disalurkan secara berperingkat kepada lebih 8 juta golongan B40 yang layak bermula Isnin ini. Pembayaran STR3 dipercepat dan disalurkan sebelum Hari Raya Aidiladha berbanding perancangan awal pada Julai 2023. Melalui kenyataan, Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan menyatakan sumbangan secara berperingkat itu bagi meringankan beban kewangan rakyat. Pembayaran ini membabitkan peruntukan lebih 2 bilion ringgit. Bagi penerima yang mempunyai akaun bank, bayaran akan dikreditkan terus ke akaun bermula 26 Jun hingga 5 Julai ini. Penerima yang tidak mempunyai akaun bank termasuk di Sabah dan Sarawak pula, pembayaran tunai akan dibuat melalui BSN pada 26 Jun. Fasa pertama dan kedua STR telah disalurkan pada bulan Januari dan April lepas. Ketiga-tiga fasa STR ini melibatkan peruntukan pembayaran 5 bilion ringgit bagi tahun 2023. Pembayaran fasa keempat STR dijangka November ini. Opstiris berjaya merampas 2.41 juta liter diesel subsidi bernilai lebih 5 juta ringgit. Sidang Dewan Rakyat Negara diberi maklum mengenai perkara itu. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama Fauzura Yusof. Baik Hazel, sebanyak 2.41 juta liter diesel subsidi bernilai 5.41 juta ringgit dirampas dalam Opstiris melibatkan 198 tangkapan. Timbalan Menteri Perdagangan Negeri dan Kos Sara Hidup Fuziah Saleh maklumkan ia hasil 6,571 pemeriksaan yang dibuat bermula 1 Mac hingga 31 Mei lalu. Kita mengawal sempadan Perlis, Kedah, Kelantan, Perak dan Sarawak. Ya. Berkenaan dengan perairan pula, ianya di dalam kawasan kata-kata yang kalau nelayan dan sebagainya itu, kita bekerjasama dengan agensi penguatkuasa yang lain ya untuk melaksanakan penguatkuasaan. Jadi bagi pihak KPDN, apa yang dalam lingkungan kami boleh kawal. Beliau menjawab pertanyaan Senator Hussein Ismail. Opstiris berkuat kuasa selama 6 bulan bermula 1 Mac hingga 31 Ogos bertujuan menggerakkan arahan pemeriksaan dan operasi ke atas barang kawalan berjadual bersubsidi jenis minyak diesel. Manakala bagi pelaksanaan projek rintis stesen minyak tanpa subsidi pula, hampir 6 juta ringgit diperuntukkan. Hampir 6 juta ringgit peruntukan subsidi minyak diesel berjaya diselamatkan. Ia melibatkan 2 stesen minyak di Wang Klian dan juga padang besar di Perlis yang mula dilaksanakan sejak Februari lalu. Meskipun inisiatif yang diperkenalkan itu bersifat liberal, namun ia berkesan bagi mengekang ketirisan melibatkan penjualan minyak diesel. Dalam 2 bulan yang pertama, kita dapati bahawa ada penurunan jualan minyak diesel di stesen yang bersubsidi. Dan juga minyak RON 95 di stesen yang bersubsidi. Jumlah jimatan dia ya 1.77 million di minyak diesel bersubsidi dan di RON 95 3.98 juta ringgit diselamatkan. Dan di masa yang sama kita lihat bahawa di stesen minyak tanpa subsidi itu ada peningkatan jualan dari segi diesel dan juga dari segi RON 95. Apa maksudnya di sini? Maksudnya di sini kenderaan asing itu regulate. Mereka self-regulatory dengan izin tertentu. Kerana apa? Kerana harga bahan bakar di Thailand lebih mahal. Beliau menjawab pertanyaan Senator Hussein Ismail berkenaan mekanisme pelaksanaan stesen minyak tanpa subsidi dan mekanisme pengawalan minyak bersubsidi.
Kerajaan belum bercadang memberi ribat pelepasan cukai kepada golongan orang kurang upaya dalam kategori B40 dan M40 bagi pembelian kenderaan bermotor. Namun, pengecualian cukai pendapatan sedia ada diberikan kepada OKU B40 dan M40 sebanyak RM400 bagi berpendapatan kurang RM35,000. Bagi perbelanjaan pembelian peralatan sokongan asas pula, mereka layak menerima potongan cukai sehingga RM6,000 dan tambahan RM6,000 lagi sekiranya berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Golongan OKU yang berada dalam kategori B40 besar kemungkinan mereka tidak dikenakan cukai setelah mengambil kira pelbagai pelepasan cukai dan rebate yang berkaitan. Justru, layangan cukai sedia ada dilihat memadai bagi meringankan beban golongan OKU bagi kategori B40 dan M40. Walau bagaimanapun, kerajaan akan sentiasa mengkaji dan menambah baik dasar percukaian sedia ada dari masa ke semasa seiring dengan persekitaran ekonomi. Beliau menjawab pertanyaan Senator Isyayah di Jacob. Malaysia Techlipik, insentif terkini dilaksanakan sebagai langkah siap siaga golongan belia memainkan peranan sebagai pelengkap kepada agenda pendidikan sains teknologi, kejuruteraan dan matematik. Seterusnya memacu revolusi industri keempat. Timbalan Menteri Sains Teknologi dan Inovasi, Datuk Arthur Joseph Kurup memaklumkan program itu berjaya mencatatkan penyertaan seramai 1.03 juta orang tahun lepas. Manakala bagi tahun ini, program dirancang pelaksanaan mulai Julai ini turut ditambah baik menggunakan aplikasi teknologi terkini. Mesti turut menggerakkan inisiatif Ruang Daya Cipta atau RDC di daerah terpilih seluruh negara yang sehingga kini telah menjangkau 15,000 penduduk luar bandar. RDC dibangunkan untuk memberi peluang dan pendedahan kepada golongan komuniti terutamanya kalangan pelajar, belia, usahawan PKS dan orang awam di luar bandar untuk memperolehi ilmu, pengetahuan serta menggunakan peralatan teknologi berasaskan elemen sains, teknologi, inovasi dan ekonomi. Penjelasan ini bagi menjawab soalan dikemukakan Senator Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta Muhammad Ramli. Isu meningkatkan kenderaan dan kesedaran dan kefahaman berkaitan gender di kementerian serta agensi terus diberi perhatian menerusi Gender Focal Point dan Gender Focal Team. Menurut Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Aiman Atira Sabu, memaklumkan penubuhan itu dilihat sebagai tepat bagi kesaksamaan gender dalam setiap pelaksanaan, dasar dan juga inisiatif kerajaan. Dan di peringkat kementerian, di peringkat kerajaan juga di peringkat Kementerian Pembangunan Wanita, kita telah pun melalui rancangan Malaysia ke-12, kita telah mewujudkan Gender Focal Point dan juga Gender Focal Team di setiap kementerian dan agensi kerajaan untuk perancangan dan pemantauan serta penilaian bagi setiap dasar perundangan dan program yang dilaksanakan di setiap kementerian dan juga agensi mengambil kira perspektif gender. Dan untuk kita memberikan empowerment bukan sahaja kepada wanita dan juga kepada lelaki itu sendiri dan kepada semua peringkat umur dan kepada setiap latar belakang masyarakat kita. Itu diberikan perhatian oleh Kementerian Wanita, insya-Allah. Soalan tambahan. Beliau menjawab soalan tambahan dibangkitkan Senator Datuk Seri Zurainah Musa di Dewan Negara. Baik, itu dahulu perkembangan langsung dari Parlimen. Untuk perkembangan berita tengah hari, terus saja kembali bersama dengan Hazel di studio. Silakan. Fazira Yusof, terima kasih.
Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah tiba di Kota Suci Madinah, Arab Saudi semalam. Pesawat khas yang membawa Seri Paduka Berdua dan delegasi selamat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Putra Muhammad Abdul Aziz pada 4 petang waktu tempatan. Keberangkatan tiba Seri Paduka Berdua yang diiringi pemangku Raja Pahang Tengku Hassan Al-Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Paduka Adinda disambut Gubernur Madinah Yang Amat Mulia Putra Faisal bin Salman Al Saud. Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah dijadual berada di Madinah dan Mekah hingga 1 Julai untuk menunaikan ibadah haji. Kerajaan Arab Saudi mengumumkan hari wukuf yang merupakan kemuncak haji adalah pada Selasa 27 Jun, manakala Hari Raya Aidiladha disambut pada Rabu 28 Jun. Umat Islam di Malaysia pula akan menyambut Aidiladha pada 29 Jun. Seorang lagi jemaah haji Malaysia dilapor meninggal dunia di Mekah 19 Jun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar memaklumkan kematian jemaah wanita terbabit dilaporkan di Hospital King Faisal disebabkan jangkitan kuman pada paru-paru. Jemaah wanita berusia 75 tahun itu dari Selangor. Saya dan pengurusan tertinggi TH mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga yang berada di Tanah Suci dan juga di Tanah Akhir. Tabung haji akan insya-Allah melaksanakan badal haji untuk kedua-dua almarhumah ini bagi pada musim haji ini insya-Allah. Pada 4 Jun lalu, seorang jemaah wanita dari Raub Pahang berusia 57 tahun juga dilapor meninggal dunia di pusat rawatan TH akibat kegagalan jantung. Kedua-dua jenazah dikebumikan di Tanah Perkuburan Syar'i, Mekah. Semua parti politik yang terlibat dalam pilihan raya DUN di 6 negeri diingatkan supaya tidak menyentuh isu sensitif melibatkan agama, raja dan kaum 3R. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, jika perkara sedemikian berlaku, tindakan undang-undang akan diambil dan boleh disiasat di bawah Akta Hasutan 1948 serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Ujar beliau mana-mana parti bebas memberikan apa jua pandangan berbeza, tidak kira sama ada pandangan terhadap kerajaan yang memerintah sekarang asalkan tidak menyentuh aspek 3R. 6 negeri yang akan mengadakan PRU DUN ialah Kelantan, Negeri Sembilan, Selangor, Pulau Pinang, Kedah dan Terengganu. Mengulas mengenai persiapan di 6 negeri berkenaan, beliau berkata polis sentiasa berada pada tahap bersiap siaga dan mempunyai SOP bagi menghadapi pilihan raya itu. SOP berkenaan antaranya memberi jaminan keselamatan terhadap rakyat yang keluar mengundi selain memastikan tidak berlaku pelanggaran undang-undang khususnya pada PRN. Parti Gerakan memohon maaf atas kenyataan dikeluarkan ahlinya Mok Kok On yang mendakwa penjawat awam beban kepada negara. Setiausaha Agung Gerakan Mak Kah Kiong menegaskan parti itu tidak bersetuju dengan dakwaan Kok On. Saudara Mok Kok On, kita ada serah kepada disciplinary board. Biar disciplinary board mengadakan prosedur yang betul. Biar dia ada hak untuk bersuara, biar ada hak untuk mendengar. Kalau biar mereka mengambil tindakan yang selanjutnya. Saya pada hari ini, Mak Kah Kiong sebagai Setiausaha Agung ingin memohon maaf kepada kenyataan yang diberikan oleh ahli gerakan dari akar umbi tersebut. Dengan itu saya menyusul jari 10 jari untuk pohon maaf kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya penjawat awam. Ya, saya minta maaf. Mok Kok On sebelum ini mendakwa penjawat awam beban kepada negara dan saiznya perlu dikecilkan. Semalam QPEX menyelar dakwaan itu dan menyifatkan ia tidak patut dijadikan modal politik.
Polis terima 4 laporan berkaitan sindiket penipuan penculikan murid sekolah yang meminta wang tebusan di sekitar Lembah Kelang bulan ini. Ketua Polis Daerah Brickfields, SCP Ami Hizam Abdul Syukur berkata, laporan itu diterima pada 13 hingga 15 Jun lepas, selepas satu pesanan ringkas menerusi WhatsApp berkaitan kejadian terbabit tular. Dalam kes terbabit, seorang wanita tempatan memaklumkan menerima satu panggilan telefon daripada individu tidak dikenali yang mendakwa menahan anaknya dan meminta sejumlah wang tebusan. Wanita berkenaan kemudiannya bertindak memeriksa keadaan anaknya dan mendapati anaknya berada dalam keadaan selamat. Orang ramai dinasihat supaya tidak menimbulkan sebarang spekulasi berkaitan kes itu. Beliau turut meminta orang ramai agar tidak mudah percaya dengan sebarang panggilan telefon daripada individu tidak dikenali dan perlu membuat semakan sekiranya mengalami situasi tersebut. Di Perak, seorang kelindan lori maut manakala pemandu lori cedera dalam satu kemalangan jalan raya di Jalan Sungai Manik, Teluk Intan awal pagi tadi. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Teluk Intan PBK2 Wan Muhammad Zakari Wan Muhammad Noor memaklumkan kejadian berlaku kira-kira 2.29 pagi tadi. Kemalangan melibatkan sebuah lori 3 tan yang dipercayai telah melanggar belakang sebuah trailer. Akibat pelanggaran itu, kelindan lori berkenaan tersepit dan dikeluarkan menggunakan peralatan khas. Operasi tamat pukul 4.05 pagi. Operasi mencari dan menyelamat remaja lelaki berusia 17 tahun yang dilapor hilang di Kampung Tanjung Sejarah Kampung Tawai, Gerik, Perak diteruskan hari ini. Mangsa Muhammad Naufal Azimi Muhammad Haris yang mengalami masalah mental hilang sejak Rabu. Menurut Ketua Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Gerik PBK2 Nizam Zakaria, operasi dimulakan pukul 10 pagi dibantu 2 ekor anjing pengesan K9. Radius pencarian dilakukan sekitar 2 km dari lokasi terakhir motosikal mangsa ditemui. Pada Khamis, JBPM Gerik menerima laporan berhubung kehilangan remaja lelaki berkenaan pada pukul 1.33 pagi. Lokasi terakhir mangsa dilihat di sekitar Kampung Ulu Kenderung, Jalan Air Bertam pada pukul 9 pagi. Bursa Malaysia dibuka rendah hari ini mengambil petunjuk daripada Wall Street yang sekali lagi mencatatkan penurunan semalaman. Ini berikutan testimoni pengerusi Rizab Persekutuan Amerika Syarikat Jerome Powell kepada Kongres Amerika yang cenderung menyebelahi kenaikan kadar faedah. Setakat pukul 12.15 tengah hari, Bursa Malaysia naik 6.52 mata kepada 1,399.97 mata. 3 kaunter saham aktif antaranya, Armada menurun 1 sen kepada 47.5 sen. Wydad kekal 42.5 sen dan Tenco meningkat 1 sen kepada 52 sen. Manakala saham yang mencatat keuntungan HL Bank meningkat 32 sen kepada RM19.6. Panamai naik 42 sen kepada RM20.22 manakala Nestle bertambah 20 sen kepada RM131. Ringgit dibuka mendatar berbanding dolar Amerika pada sesi awal urus niaga pagi ini berikutan komen daripada Rizab Persekutuan mengenai kemungkinan kenaikan kadar di Amerika Syarikat. Pada 12 tengah hari, ringgit dinaikkan pada 4.64 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.46 dan berada pada 3.27 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.93 berbanding pound sterling dan disebut pada 5.10 berbanding euro. Manakala berbanding Thai baht, ringgit didagangkan pada 13.32.
Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongsian Trans-Pasifik CPTPP yang bakal dimeterai United Kingdom UK akan merapatkan lagi hubungan Malaysia dan UK dalam pelbagai bidang. Well, my hope is, of course, I'm also going to be involved where we're going to receive UK to join the CPTPP. That will happen in the mid of July in New Zealand, where the accession will formally take place. And I believe with UK's participation in CPTPP, that will increase the trade and investment flows between the two countries. Beliau berkata demikian kepada media selepas menghadiri Majlis Pertabalan Raja Charles III dan Hari Keputeraan ke-75 baginda. Pada majlis sama, Pesuruhjaya Tinggi British ke Malaysia, Charles Hay berkata pihaknya berharap penglibatan UK dalam CPTPP dapat memperluaskan pasaran dagangannya selain mengeratkan lagi hubungan kedua negara. It gives us access to a huge market. It's particularly important for the UK-Malaysia relationship because we've not had a free trade arrangement in the past. So I think there'll be huge opportunities for British and for Malaysian businesses. Penyertaan UK dalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongsian Trans-Pasifik CPTPP yang Malaysia adalah antara ahlinya merupakan perjanjian perdagangan pertama Malaysia dengan UK. Satu orang terbunuh manakala 38 lagi cedera dalam kejadian letupan di restoran barbecue di Yunchuan dekat wilayah autonomi Ningxia Hui, China pada Rabu. Kejadian berlaku pukul 9 malam. Usaha menyelamat sedang dijalankan dan letupan itu dipercayai akibat kebocoran gas petroleum cecair dari kawasan operasi restoran. Menurut pihak jawatankuasa wilayah itu, seorang daripada mangsa yang cedera dilaporkan kritikal. 7 kritikal dan sekurang-kurangnya 16 cedera dalam letupan di Jalan Latin Quarter Paris, Perancis malam. Letupan turut menyebabkan 2 bangunan berdekatan mengalami kerosakan dan terbakar. Pejabat Pendakwa Raya Paris berkata masih terlalu awal untuk menyatakan punca letupan itu. Pelajar Quentin Hubertis yang menyaksikan kejadian tersebut memaklumkan mendengar bunyi yang kuat dan melihat bola api raksasa sebelum letupan berlaku. Letupan berlaku pada 4.55 petang waktu tempatan selepas pekerja di kawasan berkenaan pulang ke rumah. Lebih 200 anggota bomba terlibat dalam operasi kecemasan. Sekurang-kurangnya 5 maut dan 14 lagi cedera dalam kemalangan melibatkan pertembungan pelbagai kenderaan di Mexico. Kemalangan berlaku berhampiran bandar Tepatitlan. Pertembungan melibatkan 6 van, 4 kereta, 4 trailer traktor, sebuah lori dan sebuah van stok. Tahap kecederaan mangsa yang terlibat berada dalam keadaan biasa hingga serius. Imej yang dikongsi oleh Pelindungan Awam menunjukkan kebakaran dan kepulan asap tebal keluar dari beberapa kenderaan di negeri barat Jalisco. Skuad hoki lelaki negara memulakan kempen siri jelajah persahabatan dengan keputusan seri 2-2 menentang Korea Selatan di pusat latihan Jingcheon, Incheon semalam. 2 gol negara disumbangkan Muhammad Firhan Ash'ari seawal minit ke-3 dan 19 menerusi jaringan padang. Korea Selatan bagaimanapun bangkit menyamakan kedudukan hasil gol pukulan sudut penalti. Kedua-dua pasukan mengharungi suku ketiga dan keempat perlawanan tanpa sebarang jaringan. Aksi persahabatan itu merupakan satu daripada 4 perlawanan diatur buat Malaysian Tigers. Ia sebagai persediaan menghadapi saingan kejohanan trofi Juara-Juara Asia ACT pada 3 hingga 12 Ogos ini di Chennai, India. Jurulatih skuad hoki lelaki negara Arul Selvaraj berpuas hati dengan prestasi keseluruhan ditampilkan anak buahnya menentang Korea Selatan dalam aksi persahabatan pertama. Menurut Arul, skuadnya mempamerkan disiplin permainan yang tinggi termasuk mengurangkan kesilapan individu.
walaupun kita bermain dengan struktur yang baru, nampak kematangan dan juga confidence untuk player untuk melakukan dari segi build up dan juga press. Banyak peluang di-create untuk scoring. Skuad negara akan menghadapi 3 lagi aksi persahabatan berdepan Korea Selatan pada 23, 25 dan 27 Jun ini. Bola sepak Piala Asia bawah 17 tahun B17, skuad muda negara menamatkan aksi terakhir kumpulan A dengan kemenangan tipis 2-1 ke atas Laos semalam. Keputusan itu bagaimanapun tidak mengubah nasib Malaysia yang gagal mara ke suku akhir selepas tewas 2 perlawanan awal. 2 gol Malaysia dalam pertemuan semalam dijaringkan Daini Madisa pada minit ke-43 dan 78. Skuad muda negara menamatkan saingan di tangga ketiga selepas hanya mengumpul 3 mata. Secara keseluruhan, Malaysia hanya mampu menjaringkan 2 gol dalam 3 aksi kumpulan. Anak buah Osmera Umaro tunduk 0-4 kepada Yemen dan tumpas 0-3 ke atas Thailand. Yemen bakal mengiringi Thailand selaku juara kumpulan untuk mara ke peringkat suku akhir yang dijadual berlangsung pada Ahad. Skuad sukan luar negara, pengurus Roma Jose Mourinho digantung 4 perlawanan Eropah kerana mencerca pengadil Anthony Taylor ketika pasukannya tumpas di tangan Sevilla dalam final Liga Eropah. Pengendali dari Portugal itu berbalah dengan Taylor di kawasan parkir susulan kekalahan Roma menerusi penentuan penalti selepas seri 1-1 di Budapest. Kesatuan Bola Sepak Eropah menerusi satu kenyataan berkata Roma turut didenda €50,000 serta diharamkan daripada membawa penyokong bagi saingan Eropah musim depan. Ini selepas penyokong kelab itu melanggar peraturan dengan menyalakan bunga api, membaling objek, merosakkan harta benda dan merusuh. Taylor melayangkan 13 kad kuning termasuk 7 kepada pemain Roma. Pengadil dari England itu turut dimaki hamun oleh penyokong Roma semasa berada di lapangan terbang Budapest sehari selepas final penuh kontroversi itu. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Terus setia bersama berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Saya Hazel Desmond, salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.